Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pasti ni kali pertama saya buat Facebook Live, dan sekiranya daripada segi suara okey, saya mohon respon daripada sahabat-sahabat. Kalau katakan ada berdengung ke ada macam mana, untuk kita perbaiki secara umum. Pertama, Alhamdulillah, dalam suasana kita bukanlah perintah berkurung, tetapi dalam suasana kita akur dan juga taat berdisiplin kepada perintah pihak berkuasa supaya semua daripada kita berada di rumah bagi mengelakkan penularan COVID-19 menjadi lebih teruk. Kita berada di rumah dan melakukan aktiviti secara bersendirian di rumah, sama ada bersama dengan keluarga ataupun seumpamanya. Perkara yang agak menyedihkan diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, kita telah mencapai kepada kes yang ke-8 kematian berpunca daripada COVID-19 ataupun COVID-19. Dan yang kita maklum, selepas daripada 2 orang di Sarawak, itu ibu dan juga anak, yang meninggal dunia disebabkan kesan daripada COVID-19, dan yang terakhir yang diumumkan adalah pesakit daripada HKL dan juga Tumpat. Kedua-duanya berada dalam kluster tabligh, jamaah tabligh Seri Petaling. Salah satu daripadanya yang dikonfirmasi adalah bagaimana dia tidak hadir di perhimpunan di Seri Petaling, di Masjid Jami' Seri Petaling, tetapi dalam waktu tersebut beliau mempunyai Allahyarham mempunyai kontak rapat dengan salah seorang daripada peserta di situ. Maka daripada keadaan tersebut kita dapat lihat bagaimana keadaan ini, kita dapat lihat bagaimana kesannya apabila gagalnya bertindak awal daripada kehadiran kita di masjid tersebut dan sahabat-sahabat daripada jamaah tabligh. Kita perlu sedar bahawa kita tak boleh nak menyalahkan mereka, kerana mereka pun tidak tahu. Dan tular juga pada hari ini, ada salah seorang yang dikatakan yang menjadi puncanya, wallahu alam, tidak ada kenyataan rasmi daripada Kementerian Kesihatan, yang mana salah seorang daripada yang hadir itu berbalik daripada Korea dan menyertainya, dan itu yang menjadi punca asas kepada penularan di Seri Petaling. Apapun, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangkan jumlah pertama kematian dan juga mereka yang positif daripada COVID-19 ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, sempena daripada perbincangan di kalangan para asatizah golongan agamawan yang menyatakan bahawa yang mereka berbincang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, iaitu besok adalah 27 Rejab 1441 Hijrah. 27 Rejab sangat signifikan dengan peringatan Isra' dan Mi'raj. Kita perlu sedar bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah sebahagian daripada perbahasan akidah yang wajib diimani oleh semua orang Islam.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengkhabarkan tentang perkara ini pada awal suratul Isra. Allah sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang menggerakkan hambanya daripada Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah perkara yang wajib diimani dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama, dan ia menjadi perkara yang wajib, dan menolaknya menyebabkan kesan yang besar terhadap akidah kita sebagai seorang Muslim. Namun berlaku perbincangan di kalangan para sarjana bila yang sebenarnya ianya berlaku. Perkara yang penting dalam agama ini, sekurang-kurangnya kita boleh memahami adanya dua. Yang pertama adalah agama itu perlu untuk dipastikan sumber yang diambil untuk didirikan asas agama itu adalah mesti sahih. Dan yang kedua, daripada penerimaan dalil-dalil yang sahih itu perlu ada penghayatan di dalam jiwa sebagai seorang Muslim. Maka perkara ini penting untuk kita ketahui bahawa agama ini tidak hanya bermain dengan perasaan. Agama ini juga perlulah diambil daripada sos ataupun sumbernya yang sahih. Tidak boleh kurang antara salah satu daripada keduanya. Sebab kalau kita mengambil yang sahih, berpegang yang perkara yang bagus, tapi dalam waktu yang sama kita jaf, kita kering, tidak ada sebarang yang kita katakan sebagai penghayatan di dalam jiwa, maka saya akan sentuh daripada keabsahan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Sebelum daripada tu, saya mengucapkan terima kasih di atas sahabat-sahabat yang ikut serta di dalam live ini. Alhamdulillah. Dan insyaAllah sekiranya ada perbincangan, saya tahu saya akan pergi kepada poin-poin yang agak sensitif, dan mungkin itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Abang Fazli Muhammad, okay? Dan juga sahabat-sahabat yang lain, Ai Muhammad Khairi Zainal Abidin, Datuk Abu Bakar Osman, dan sahabat-sahabat yang lain. Dan insyaAllah selama mana kita masih lagi dalam quote and quote perintah berkurung ni, sekiranya ada kemampuan dan juga ada kelapangan, kita akan membuat interaksi sebegini. Jadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dalam masyarakat kita dikenali bahawa Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada 27 Rejab, setiap 27 Rejab. Benar. Salah satu daripada pandangan yang diutarakan oleh para sarjana adalah ianya berlaku pada 27 Rejab, dan ianya dirakamkan oleh para ulama. Antara buku moden yang selalu saya kira kebanyakan daripada kita pernah mendengarnya, pernah membacanya, adalah buku yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, yang mana yang diberi nama sebagai Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ialah satu buku yang diterbitkan rentetan daripada pertandingan menulis buku sirah, dan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahmatullahi alaih menang. Dan bukunya agak ringkas, dan beliau ada sebahagiannya mengambil jalan cara daripada kritikan para ulama hadis berkaitan dengan keabsahan daripada sumber sesuatu fakta itu tadi. Saya ambil sedikit sebagai permulaan kepada perbincangan kita. Saya kira perbincangan kita pun boleh panjang kerana kita pun tidak ada ke mana esok. Untuk pergi ke masjid pun, masjid dan surau masih lagi tutup, dan mungkin boleh dimanfaatkan untuk tahajud sebelum daripada salat subuh. Kata Syekh Safiyur Rahmanul Mubarakfuri dalam hal ini, kerana besok ni yang dianggap sebagai Isra' dan Mi'raj, saya perlu untuk berikan peringatan kepada setiap yang hadir di sini secara online, iaitu Isra' dan Mi'raj adalah perkara yang wajib diimani. Tetapi yang saya ingin bincangkan adalah bila sebenarnya ianya berlaku.
kesimpulan awal adalah para ulama tidak sepakat bila ianya berlaku. Pertama, Al-Imam ataupun Syekh Safi Rahman Al-Barakfuri membawa 6 pandangan bila berlakunya Isra' dan Mi'raj. Yang pertama, kata dia, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kenabian. Pendapat ini dipilih oleh Al-Imam At-Tabari. Itu pandangan pertama, iaitu berlakunya Isra' dan Mi'raj pada tahun kenabian. Nabi ditabal sebagai Rasul dan juga Nabi. Itu pandangan pertama. Perhatikan, 3 pandangan pertama ini perlu perhatikan. Yang pertama, pandangannya yang dipilih oleh Imam Tabari, berlaku ketika mana ataupun pada tahun yang sama Nabi dilantik menjadi Nabi. Kedua, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi setelah 5 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi, atau bahasa yang lebih mudah, pada tahun ke-5 kenabian. Pendapat ini dirajihkan oleh Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahumallah. Yang ketiga, yang ini pandangan yang dipegang dan masyhur dalam masyarakat kita, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada malam ke-27, malam kedua 27 pada bulan Rajab, tahun ke-10 kenabian, malam ke-27 pada tahun ke-10 kenabian. Pendapat ini dipilih oleh Al-Allamah Al-Manshurfuri. Itu kata Syekh Safi Rahman Al-Barakfuri. Pandangan pertama, yang ini pandangan penting, yang kita akan buat kesimpulan, adalah sama dengan tahun kenabian. Kedua, iaitu 5 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Rasul, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini pandangan kedua. Pandangan ketiga, 27 Rejab, tahun ke-10 kenabian. Pandangan keempat, ada yang mengatakan bahawa Isra' dan Mi'raj terjadi pada 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadhan, tahun ke-12 kenabian. Kelima, ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram, tahun ke-13 kenabian. Ada pula yang mengatakan bahawa Isra' dan Mi'raj terjadi pada 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awal, tahun ke-13 kenabian. Kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Safi Rahman, 3 pendapat yang teratas dibantah oleh fakta. Iaitu bagi Syekh Safi Rahman, pandangan yang ketiga, pandangan 3 yang awal ini adalah bertentangan dengan fakta. Disebabkan apa? Disebabkan faktanya Isra' dan Mi'raj berlaku selepas daripada kewafatan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah wafat, maka baru berlaku Isra' dan Mi'raj. Itu yang menjadi fakta dipegang oleh semua. Maka kata dia bahawa Khadijah meninggal dunia pada bulan Ramadhan, tahun ke-10 kenabian. 27 Rejab, tahun ke-10 kenabian, bermaksud ia sebelum Ramadhan. Sebab Rejab, Sya'ban, baru Ramadhan. Maka 27 Rejab, tahun ke-10 kenabian, berlaku sebelum daripada kewafatan Khadijah. Sedangkan menjadi kesepakatan umum bahawa ianya berlaku selepas kewafatan Khadijah. Khadijah direkodkan meninggal pada bulan Ramadhan, tahun ke-10 kenabian, iaitu sebelum salat 5 waktu diwajibkan. Di sini tidak ada perselisihan bahawa salat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra' dan Mi'raj. Maka untuk sekiranya kita ingin mengingati peristiwa ini secara umum, ada yang memilih esok, ia bukanlah satu perkara yang kita katakan berdosa besar sehingga sebahagian orang kata masuk neraka ke kalau saya buat. Tak. Cuma daripada segi disiplinnya, saya menyeru untuk kita upgrade sedikit gaya beragama kita, gaya mengambil pandangan, gaya mengambil pendapat di dalam agama, supaya tidak secara sembrono, melainkan ianya ada fakta yang kuat dan kukuh. Ialah pandangan-pandangan dahulu, tak apa, kita move on dengan memperbaiki gaya faham dan gaya semak kita terhadap agama. Dan alhamdulillah, itulah secara umumnya. Namun dalam waktu yang sama, tidaklah perkara yang boleh untuk dipandang enteng tentang kenapa Isra' dan Mi'raj ini berlaku. Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya adalah bagi memujuk dan juga memberikan kekuatan kepada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Khadijah dan juga Abu Talib. 2 tulang belakang bagi Nabi SAW di Mekah. Ia bukan perkara yang mudah. Kehilangan orang-orang yang dipercayai, orang-orang yang selalu memberikan kekuatan di dalam perjuangan. Sebab itu keluarga, sebab itu sahabat dan teman
adalah orang yang sangat penting di dalam perjalanan kehidupan dan perjalanan perjuangan. Dan kita hari ini, sekiranya ada apa-apa yang kita anggap sebagai perjuangan untuk diteruskan, kita tidak akan melalui jalan itu dengan mudah. Apatah lagi ianya ingin dilalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan, seperti mana direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, asyadun nasi bala'an al-anbiya fal-amthalu wal-amthal. Orang yang paling berat menerima ujian itu adalah orang yang bergelar Nabi dan Rasul, dan mereka yang ingin menjadi seperti mereka, iaitu mengikut perjuangan mereka, dan mereka yang ingin mengikut perjuangan mereka. Dan inilah kekuatan yang ada. Rasulullah SAW, Nabi Isa AS, mereka ada dikenali dengan sahabat mereka, ada dengan hawariyun mereka. Tak mungkin kita boleh berjalan lebih jauh dalam perjuangan itu melainkan ada teman-teman dan rakan-rakan yang setia, yang berprinsip. Dan yang kedua, yang lebih besar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah pensyariatan salat 5 waktu. Sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi dan dihormati, salat adalah perkara yang bukan sedikit, bukan perkara yang kecil. Saya tahu kita dan semua daripada kita ada kekurangan di sana dan sini, tetapi ikatan kita dengan Tuhan Azza wa Jalla adalah salat. Jangan remehkan salat. Jangan jadikan salat perkara yang kedua dan ketiga. Ia adalah ingatan dan juga nasihat kepada diri saya sendiri dalam kadang-kala kekalutan, dalam kadang-kala kesusahan untuk menguruskan masa, kita terlewat, bahkan mungkin kadang kita terlepas pandang, hilang kekhusyukan. Salat adalah segala-galanya bagi seorang mukmin. Mungkin kita ada kesalahan sana sini, itu perkara kedua. Pertama, salat. Dan salat ini akan kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, dan Allah akan pertanyakan. Hebat mana pun perjuangan kita, mungkin dalam saya dikenali dengan dalam perjuangan politik juga, watak kecil, kita bercakap untuk melawan kleptokrasi, kita menjawab untuk reformasi rakyat. Kalau sekiranya salat itu tidak dijaga, kita akan mungkin kerugian besar di hadapan Allah, kerana kehidupan ini akan berakhir dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka habis daripada satu part tersebut, kita boleh sebutkan ada beberapa perkara yang lain dalam suasana kita ini menghadapi ujian musibah Allah Azza wa Jal, dan kita juga perlu banyak berdoa. Ingat, tahajud adalah perkara yang sangat penting dalam suasana ujian. Allah menguji kita dan Allah ingin mendengar hamba-Nya merintih. Kita ada kelompok ataupun pasukan kesihatan, petugas kesihatan yang cukup berdedikasi, dan mereka melakukan kerja mereka, dan kita tak banyak perkara yang boleh bantu. Bahkan kita pun tak boleh bantu apa-apa pun. Untuk keluar daripada rumah kita dihalang, untuk pergi ke hospital kita mungkin takut. Kita doa dan berikan kerjasama. Kerjasama ini ada dua. Pertama, kita tidak keluar rumah dan tidak menularkan kepada orang lain. Dan yang seterusnya adalah yang kedua adalah kita sendiri perlu untuk memberikan nasihat kepada orang yang mungkin ada kemungkinan terdedah kepada COVID-19 ini untuk pergi dapatkan saringan kesihatan. Bila kita tahu dan kita diam kita itu tidak membantu apa-apa. Jadi sebab itu Nabi SAW ingatkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kepada kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangan dia, kemampuan dia, dengan kuasa dia. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu, dengan lidah dia. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, tak mampu juga dengan hati dia. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Maka apabila kita nampak orang yang terdedah, siapa pun, saya tak, agak kesian juga pada satu tahap untuk kita sebutkan jamaah tabligh, sahabat-sahabat kita tahu mereka ini bukan orang jahat, tapi mungkin kerana kecetikan dalam pemahaman agama satu, dan yang kedua adalah daripada segi keegoan satu, ataupun mereka ini benar-benar naif, tidak tahu tentang kesan semua ini. Jadi perkara tersebut saya kira perlu untuk kita bergerak, melaporkan kepada polis,
bahawa orang ini ada kontak ataupun menyertainya dan tolong bawa dia pergi ke hospital untuk disaring. Penting, kerana ingat, ia melibatkan nyawa. Kerana ia melibatkan nyawa. Dan apabila ia melibatkan nyawa, ia menyebabkan sampai kepada tahap kematian. Dan tahap kematian membunuh ini, sama ada kita secara direct or indirect, kita bimbang kita termasuk di dalam firmanullah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah menyebutkan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu nyawa atau melakukan kerosakan di atas muka bumi, dosa yang ditanggung olehnya di akhirat nanti adalah seperti dia membunuh seluruh kemanusiaan. Maksudnya seperti dosa yang dia tanggung di hadapan Allah adalah dia bunuh, katakan 8 bilion, 9 bilion ini diletakkan di atas dia. Jadi perkara ini bukan mudah. Dan boleh jadi kita subhah, kita bersubahat, kita tahu dan kita maklum dan kita diam, kita malas nak sampul lah apa semua ni. Dan ini perkara yang salah juga. Kemungkaran perlu untuk dicegah dan perlu untuk diubah. Dalam waktu yang sama kita lihat ada beberapa suasana yang agak mendukacitakan. Selain daripada kita melihat keadaan negara yang berlakunya perubahan kerajaan secara tidak orang, kalau saya sendiri menyatakan pintu belakang lah kan. Saya rasakan kerajaan ini kerajaan pintu belakang dengan memanipulasikan undang-undang dan perlembagaan negara, kita tahu. Tapi jujur dalam hati kita bahawa secara moralnya ialah salah. Ianya berlaku selepas daripada COVID-19 telah pun bertular dan gelombang pertama dapat diatasi dengan baik, alhamdulillah, sehingga ada 1 ataupun 2 hari tidak direkodkan apa-apa kes yang baru. Gelombang kedua datang dan ianya diuruskan juga dengan baik, namun di peringkat yang lebih tinggi daripada kementerian, iaitu ketika itu tak ada menteri lagi, dan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang perlu untuk kita berikan tabik, pujian. Kita tahu dia letih daripada segi sudut wajahnya, daripada suaranya. Kita perlu untuk berikan pujian kepada beliau dan doakan beliau kekal sihat untuk meneruskan tugas bagi berperang dengan wabak COVID-19 ini. Dalam keadaan itu berlakulah peralihan kerajaan, pelantikan kabinet baru, dan ada 2 masalah secara umum kalau kita boleh tengok daripada segi itu adalah bagaimana tidak ada yang kita panggil lantikan timbalan Perdana Menteri, satu, dan juga ada lantikan Menteri Kesihatan. Sebelum daripada ini dan juga amalan-amalan dalam Kerajaan Barisan Nasional juga, segiranya berlaku bencana seperti banjir dan seperti ini yang akan mengambil alih ketua jentera yang berada di bawah ini adalah timbalan Perdana Menteri. Bahkan timbalan Perdana Menteri yang lalu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah sendiri adalah ketua yang selalu muncul di hadapan awam untuk menjelaskan bersama dengan Menteri Kesihatan dan Ketua Pengarah Kesihatan menjelaskan keadaan semasa. Dan alhamdulillah semua daripada itu adalah tokoh-tokoh besar negara, politik, dan mereka juga adalah orang-orang daripada latar belakang perubatan. Dan secara umum kalau kita lihat di situ ada kelebihan dia. Pada hari ini tidak ada lantikan timbalan Perdana Menteri. Orang minta kepada kita supaya jangan bercakap tentang isu politik. Tetapi kejadian hari ini, sama ada kita suka ataupun tidak, memang berlaku disebabkan politik. Perubahan kerajaan di tengah-tengah permulaan kepada wabak menukar kerajaan melalui pintu belakang adalah politik. Dan kemudian apa yang berlaku, yang berlaku juga yang kedua adalah tindakan orang yang dipilih sebagai Menteri Kesihatan itu juga orang politik dari Parlimen Tenggara, dan kemudian membuat
ke komentar-komentar yang sebenarnya agak memalukan. Dia begini, orang agama sebagai contoh, kami yang belajar dalam bidang hadis ke, dalam pengajian Islam ke, ataupun mana-mana disiplin ilmu, ada perkara yang dianggap sebagai kesalahan fatal. Anda sebagai doktor perubatan tak mungkin untuk bercakap benda ni, ataupun anda sebagai ustaz tak mungkin untuk dengan mudah bercakap perkara ni. Contohnya ustaz kata, oh tak apalah, hadis palsu pun tak apa, kita boleh amal, tak ada masalah, tak haram. Bagi orang yang dalam pengajian Islam tahu bahawa hadis palsu adalah hadis yang haram untuk disebar, apatah lagi diamalkan. Begitulah juga kepada doktor perubatan, iaitu ketua kepada agensi itu paling tinggi, ahli pentadbiran kerajaan, menyatakan bahawa untuk minum air panas dia akan hapuskan virus yang ada dalam badan. Ini adalah kenyataan fatal, kesilapan yang fatal. Sorry. Apa yang berlaku di luar sana yang juga kadang-kadang kita lihat, saya tak tahu ada interruption ke, minta maaf, itu saya cuba untuk tengok. Ada yang menyatakan langsung tidak ada kesan ataupun tidak ada isu politik. Saya tak setuju. Jadi pada pihak lain, kalau tak bersetuju untuk kami mengulas dan respon terhadap isu politik, berlaku adil untuk minta kepada pihak kerajaan jangan menyentuh dan masuk secara melampau dalam isu politik, seperti menghentikan jawatan parti orang ataupun melakukan penghentian terhadap bantuan kepada Parlimen Pakatan Harapan, dan juga pemecatan, pelantikan di agensi-agensi dan yang lain. Okey. Saya mengambil beberapa soalan ya, ada juga soalan-soalan yang nakal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Al-Imran Imrah, Cikgu Muhammad Fadli dan sahabat-sahabat yang lain yang memberikan salam dan juga pandangan. Ada yang nakal yang menyatakan indah dapat laksana UEC tanpa DAP. Tak apa, yang ni soalan-soalan lain. Amalan khusus yang sahih pada Rasulullah SAW sepenuhnya tarikh kebesaran Islam, Isra' dan Mi'raj daripada saudara Muhammad Hazwan yang tadi kita dah bincang di peringkat awal. Tiada siapa yang dapat mengetahui tentang kesahihan tarikh itu berlaku. Perkara itu memang wajib memang ada berlaku, wajib diimani, tetapi dalam waktu yang sama tidak ada soalan-soalan lain, tidak ada yang kita panggil tidak ada yang kita katakan bahawa amalan khusus. Contohnya berpuasa ke dan sebagainya. Nak puasa esok silakan. Okey, besok hari Ahad. Kalau ikutkan secara umumnya ia perlu digandingkan sama hari ini Sabtu ataupun Isnin. Boleh puasa esok Isnin ataupun dan juga Ahad, ataupun bersendirian. Perbincangan berlaku sama ada tentang hadis tersebut secara umum. Kalau mana-mana hari kita nak puasa secara umum, ia bukanlah haram, ia mungkin makruh secara umum untuk dia puasa sahaja pada hari Ahad, bagi satu pandangan. Okey. Saya melihat kepada soalan-soalan berlaku ataupun tidak terhadap khilaf. Memang berlaku khilaf yang besar, 27 Rejab antara pandangan yang lemah, kata Syekh Safiyur Rahman Barakfuri. Kemudian dan kemudian ada soalan daripada Syafiq Jeffrey, apakah hukum kematian umat Islam yang meninggal akibat COVID-19 dan jenazahnya tidak dibersihkan dan sekadar dimasukkan ke dalam plastik? Itu adalah perkara yang dibenarkan berdasarkan keadaan. Ada sebahagian daripada penyakit-penyakit yang tidak boleh untuk dimandikan
dan perkara itu akan menyebabkan bahaya lebih, mudarat lebih besar kepada mereka yang menguruskan jenazah tersebut. Jadi apa yang dilaksanakan oleh petugas kesihatan dalam memandi dan mengkafankan, mereka tak kafankan, mereka terus masukkan ke dalam bekas ataupun plastik yang telah disediakan secara khusus dan kemudian dikebumikan. Yang ini adalah dibenarkan, memang ia bukan saja dibenarkan, itu adalah prosedur yang wajib untuk diikuti. Maka perkara itu adalah dibenarkan. Seterusnya adalah betul, saya pun ada pada sahabat saya Muhammad Bazli, saya memang sediakan air suam. Saya juga setuju Ketua Pengarah Kesihatan buat sidang media lagi clear dari menteri, ya, kerana dia lebih berpengalaman, itu memang bidang dia. Dan kita doa pada Allah Ta'ala memberikan kesihatan dan juga komitmen yang tinggi kepada Ketua Pengarah Kesihatan. Apa pandangan Ustaz Abu Hafiz berkenaan sokongan Dr. Mazhar terhadap kerajaan pintu belakang ini? Siapa sahaja beliau, sama ada orang agama biasa, mufti ataupun siapa, menyokong sesuatu yang salah adalah salah. Ingat, politik yang saya pegang adalah kullu kalamin yu'khadh wa yutrak illa kalamil ma'sum, illa al-ma'sum. Semua perkataan diterima dan ditolak melainkan perkataan al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sudah tentulah kerana kalam Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Perkataan baginda yang merujuk kepada agama dan juga panduan-panduan kehidupan adalah perkara yang wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baginda SAW tidak bercakap dengan hawa nafsu, tetapi apa yang dikatakan adalah datang daripada wahyu Allah Azza wa Jalla. Ada sudut jibiliyah, ada sudut kemanusiaan yang baginda SAW akan lakukan. Sebagai contoh, Nabi pakai pakaian apa, Nabi makan dan minum apa, itu semua terikat dengan tempat baginda. Sudah tentu Nabi tidak akan berpakai dengan pakaian baju Melayu dan bersongkok di tanah Arab ketika itu, kerana kebiasaan Arab itu dengan berjubah. Maka jubah itu adalah sunnah jibiliyah, kebiasaan kemanusiaan baginda. Maka perkataan baginda tidak boleh ditolak kalau katakan ianya sahih daripada baginda. Perkataan manusia siapa pun, dia bangsawan, istana, Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, mufti, saya sekalipun, sekiranya pandangan saya itu tidak dipersetujui, perkara biasa. Kita boleh menghormati manusia, siapa pun dia, tapi jangan mempertuhankan mereka. Saya katakan sebagai contoh pelaksanaan PPSMI, saya secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan kepada Ayahanda Tun. Tatkala Datuk Dr. Ronald Kennedy masuk ke dalam Parti Bersatu dan Tun ingin mengekalkannya sebagai ketua PAC, saya berbantah, saya menulis secara hormat. Saya katakan minta kepada Ayahanda Tun dan Perdana Menteri supaya menukar ataupun melihat kembali dan akhirnya diganti dengan Datuk Dr. Noaini yang hari ini Menteri KPT. Kita kena ingat, penghormatan kita tidak boleh membutakan mata kita dengan kebenaran. Jangan. Yang ini salah. Siapa pun dia. Dia mungkin boleh pernah menjadi sahabat, pernah menjadi guru kita. Cuma perbezaan pandangan kita dengan pihak yang kita berbeza itu tak perlu dengan maki hamun. Mungkin dia gunakan sindiran, kita gunakan sindiran. Kita tak perlu untuk sentuh tubuh badan besar, gemuk, hidung pesek, hidung apa, yang itu haram. Itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk berbeza pandangan dengan mereka, itu perkara biasa. Selama mana pandangan itu tidak salah daripada segi undang-undang, daripada segi agama, daripada segi moral, silakan. Maka jangan hirit istana, jangan hirit nama itu dan ini untuk menyatakan bahawa pandangan kita mesti betul. Tak. Bangsa Melayu adalah bangsa yang diajar untuk bercakap benar. Ada orang kata kepada bangsawan kita tak boleh berbeza pandangan. Saya ingatkan kepada Muslim bahawa hanya Allah Azza wa Jal tidak melakukan kesilapan. Nabi SAW daripada sudut keagamaan, Nabi tidak berlaku kesilapan. Sekiranya Nabi silap, Allah Azza wa Jal akan menegurnya. Contoh teguran itu adalah apa yang berlaku
dalam surat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi tidak memberikan perhatian kepada Abdullah ibni Ummi Maktum tatkala dia hadir, seorang yang buta hadir ingin mendengar agama. Tatkala itu datang bangsawan-bangsawan daripada Quraisy yang ingin mendengar, dan mereka bukan ingin mendengar untuk masuk Islam. Maka Allah menegur dalam surah abasa wa tawalla. Kau berubah muka dan engkau tak mau pandang kepada Abdullah bin Maktum. An ja'ahu al-a'ma, tatkala datang kepada engkau orang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia datang hadir untuk menyucikan diri, beriman kepada agama Allah Azza wa Jalla. Nabi ditegur dalam hal ini. Tetapi apabila ucapan-ucapan siapa sekalipun, saya tahu kalau saya sebut secara spesifik benda itu akan menjadi permainan politik, siapa sekalipun, saya berikan kaedah umum dalam agama ini. Tidak ada manusia yang perkataannya tak mungkin dan perbuatannya tak mungkin salah. Selama mana ia tidak silap, anda boleh menegur. Tegur dengan bahasa yang apa kita katakan yang baik, yang bukan mencarut, yang bukan menghina. Maka dalam bangsa Melayu, saya juga boleh sebutkan tentang adanya legenda yang selalu dikutip bagaimana berlakunya dialog dan perjanjian antara Sangsa Purba yang dikira sebagai bangsawan keistanaan dan juga satu orang yang namanya Demang Lebar Daun yang diminta untuk taat kepada orang-orang istana, keturunan raja-raja dan sultan-sultan. Apa secara umum saya boleh katakan adalah Demang Lebar Daun bersetuju untuk taat dan patuh kepada arahan. Tapi jangan dizalimi mereka, dan sekiranya keturunan kepada Sangsa Purba ini melakukan ataupun memecah perjanjian itu lebih awal, maka Demang Lebar Daun dan keturunannya boleh untuk tidak taat dan patuh kepadanya. Semua daripada kita tahu benda ini, boleh Google Demang Lebar Daun dan Sangsa Purba. Perkara ini legenda yang cukup penting dalam bangsa Melayu dan dicatatkan perkara itu di dalam buku-buku sejarah bangsa Melayu. Jadi saya katakan bahawa siapa pun keadaan ini, dan ialah panjang kita boleh bincang dan bahaskan bagaimana 2 tahun kita mungkin marah pada apa yang berlaku kepada Dr. Muhammad Mursi rahmatullahi alaih. Ya, dia kata beza ketika tak ada agung, tak ada apa. Prinsip moral dia sama. Atas fake news, Dr. Mursi dijatuhkan. Di atas perkara yang 60 tahun kita boleh bersabar dengan satu rejim, tiba-tiba berubah adanya dalam proses penambahbaikan. Ingat, dalam semasa Pakatan Harapan berdiri tegak sebagai kerajaan, saya antara yang dikira sebagai bad boy mungkin kepada kerajaan. Saya mengkritik siapa sekalipun. Pengurusan agama, pengurusan Kementerian Pendidikan dan yang lain, saya kata. Tapi mungkin saya kecewa ada beberapa tindakan dan perlakuan yang salah. Tapi untuk khianat terhadap perjanjian, terhadap komitmen, yang itu saya tak boleh untuk berkompromi. Ada benda yang kita boleh sebutkan tak setuju, tapi ini bukan caranya. Prinsip tentang prinsip. Kita minta mandat rakyat untuk diberikan pada Mei 2018, tiba-tiba kita ubah meja tu. Dulu kita kata dan kita nampak dengan mata kepala kita sendiri bagaimana kebobrokan pengurusan ini berlaku. Tiba-tiba kita boleh peluk, senyum, cium pipi mereka dan katakan kita berjuang bersama. Atas nama apa? Melayu Islam. Come on. Ini bukan. Semua daripada kita tidak naif insya-Allah bahawa ini bukan sekadar Melayu Islam. Tiba-tiba senyap dulu yang nak kata haramkan Donjong, nak haramkan UEC masuk kerajaan, tak buat pun. Mungkin tak buat, tapi sekurang-kurangnya belum lagi kata baru lagi komitmen secara verbal, kami akan haramkan UEC, kami akan haramkan Donjong. Di atas dua perkara inilah yang selalu dibawa ke sana sini bahawa Pakatan Harapan itu tidak berjiwa Melayu dan Islam. Tiba-tiba hilang. Senyap. Okey. Banyak juga soalan lain akan pergi ke politik. Kenapa Dr. Mazhar sangat pro pada pengkhianatan mandat rakyat? Ada dalil baru yang Ustaz belum belajar? Tak ada.
Mungkin ada pandangan dia sendiri, wallahu alam, dia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, saya akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita akan menjawab apa yang kita lakukan. Kita akan tahu kejahatan dan keburukan yang banyak lagi dilakukan. Dan alhamdulillah setakat ni orang nak kata tentang DAP ke tentang Cina, alhamdulillah kita masih boleh kawal. Perkaranya akan panjang, akan begini. Cuma saya nak katakan, dahulu isu apa yang saudara-saudari akan sebutkanlah kelemahan kerajaan Pakatan Harapan dahulu, isu adib rahimahullah, isu penghinaan agama Nabi SAW, banyak lagi. Ia terletak di bawah satu kementerian, Kementerian Dalam Negeri. Saya sebutkan beberapa hari yang lalu live sebegini juga bersama dengan Jom Channel. Saya ditanya soalan yang sama, saya jawab, kalau betul untuk menghukum Pakatan Harapan secara keseluruhan kegagalan dia, hukum sekali KDN dan Menteri KDN dia dahulu. Kalau nak berlaku jujur lah. Kalau tidak, anda hanya bermain politik, bukan untuk Melayu dan Islam. Apa yang berlaku? Anda angkat dia menjadi PM yang ke-8. Kalau nak diletakkan, letakkan kesalahan dan hukum dia sekali. Jangan benarkan. Itu yang berlaku. Tapi akhirnya ia jelas bahawa ia hanyalah sekadar permainan politik. 2-3 orang tak puas hati satu benda, gugurkan keseluruhan dia. Okey, saya tahu jawapan ini adalah favorite bagi sahabat saya, Bas. Terima kasih kepada Dr. Safwan daripada Greek. Harap Ustaz selalu buat live. Saya buat live ni pun disebabkan yelah, duduk di sini, kalau tidak balik pun lewat jugalah. Dalam negara, kata sahabat saya, saudara Yusuf Ishak, dalam negara sedalam musibah, Perdana Menteri Badan Politik memecat Susah Agung Bersatu. Okey, kerana saya sendiri Esko Agama Armada Nasional, salah, bagi saya salah, kerana kita tahu proses ini adalah proses yang salah. Kenapa saya melawan dan saya tidak pergi kepada yelah, semua akan tahu dah terbelahnya persatu ni kepada Kem Tun dan juga Kem Tan Sri Mahyudin. Kenapa saya tidak boleh? Kalau katakan kita ada kemampuan untuk pergi ke sana, mungkin dapat tempat. Saya juga sedih ada sahabat-sahabat yang saya baik, yang mengenali saya mengenali mereka rapat di dalam armada untuk memperbaiki armada, untuk memperbaiki bersatu. Ada, saya tahu. Cuma saya sedih apabila mungkin keterikatan dengan janji dan kata manis, bantuan, terpaksa untuk kekal bersama dengan kerajaan hari ini. Bismillah. Saya jadi sedih dan kecewa. Kenapa? Disebabkan kita inginkan politik yang baru, yang baik. Anak muda turun pada 2018 merubah semua ini. Tiba-tiba apabila berlaku krisis macam ni, terpaksa untuk mengulangi kesilapan, kejahatan politik orang-orang tua, dinosaur politik. Apa yang berlaku adalah mereka berfikir dan menyatakan bahawa ini adalah seni politik, tipu menipu. Walaupun dalam politik, tipu menipu ini tetap dikira dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Tawar jawatan, quote in quote, belum menjadi rasuah untuk pergi ke sini. Saya ingin berikan ingatan kepada sahabat-sahabat saya, ahli parlimen juga, ada yang berlatar belakang agama, ada yang tokoh yang dikenali, bercakap itu dan ini. Mungkin terasa satu benda dengan tun dan sebagainya, dan kemudian secara senyap mungkin pergi ke mana-mana camp yang kedua. Takwalah kepada Allah, takut pada Allah. Kita akan dikenang dalam hayat kita ni. Dan kita membenarkan semua ni. Apabila Presiden melakukan pemecatan pada Susah Agung tanpa pergi dan juga berunding secara jelas dengan pengerusi. Yalah, anda anak ulama ke? Itu tidak memberikan satu tiket bahawa anda akan betul dan akan pergi kepada Allah Ta'ala dalam keadaan baik. Saya pun sama. Saya belajar dalam bidang agama sampai habis kepada PhD dalam bidang agama. Mungkin saya tak semestinya selamat di hadapan Allah. Tanyalah pada hati nurani kita sendiri. Pihak yang paling susah untuk kita tipu adalah diri kita sendiri. Bangkit dan tengok kepada cermin diri kita. Betul ke untuk Melayu Islam ni? Betul ke? Tak. Tidak. PH bagus, PH sempurna? Tak. PH tak sempurna. Kritiklah.
Tetapi apabila proses demokrasi dengan memberikan mandat rakyat itu jelas dan kita buat percaturan, ini adalah manusia-manusia khianat yang kita tak boleh untuk terima sama sekali. Okey. Panjang lagi. Ada yang minta juga kepada bagaimana untuk mandat rakyat atau kepentingan Islam lebih utama. Apa maksud mandat rakyat dan kepentingan Islam? Lepas tu saya jawab tadi. Apa yang Islam yang menjadi begitu terancam? Hanya kerana ambil tindakan. Bukan Tan Sri Mahyudin sebagai Menteri KDN dahulu. Tapi itu tak berlaku. So jangan pergunakan nama Islam, nama Melayu sekadar untuk kepentingan ahli-ahli politik yang sebenarnya tak boleh untuk berada di kerusi pembangkang. Jujurlah, ini bukan sebab Islam dan sebab Melayu. Sebab itu saya dulu panggil, nak katakan nak buat perdebatan, insya-Allah kita hadir. Dahulu semasa kami menjadi kerajaan, kita panggil sama ada daripada PAS ke daripada UMNO pun tidak hadir di TV Hijrah. Insya-Allah saya kira banyak juga untuk panggil Ibn Tun ke ataupun pimpinan-pimpinan yang lain untuk hadir dan kita berdebat secara terbuka. Kalau itu berlakulah. Tapi nampaknya berlaku pemecatan ini, halangan itu, bahkan duit untuk rakyat di peringkat parlimen pun disekat. Yang ni cukup bacul. Dan saya pun tak tahu sama ada Perdana Menteri dan juga pimpinan-pimpinan dalam kerajaan itu menghalalkan perkara ini, dan orang yang mungkin bersubahatnya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Banyak lagi soalan-soalan. Teruskan perjuangan, mana nak beli mak, harapan tu Ustaz. Kebanyakan mak-mak ni saya dapat saya free lah. Banyak juga mak di rumah pun free. Ada program orang bagi. Kadang kita datang program, orang tak boleh nak bagi duit, orang bagi macam ni lah. Dan okey lah, Alhamdulillah. Kita pun, sebab tu penting untuk anak muda untuk terjun ke dalam dunia politik, pastikan kehidupan ataupun pekerjaan agak stabil. Sebab bila tak stabil, senang, mana yang ada kuasa, mana yang ada tempat untuk dapat bertenggek, dia akan pergi. Prinsip nombor 2, nombor 3. Jadi sebab tu penting kepada kehidupan ni. Bukan perkara kecil, kerana ada mulut nak disuap, mulut kita sendiri, mulut pasangan, mulut anak-anak. Bila dia fikir, oh banyak juga yang nak kena itu, nak kena ini, tak apalah, letakkan prinsip kedua ketiga, pergi dah, melompatlah kepada mana pihak sekalipun, walaupun itu adalah salah. Penting. Sebab tu anak muda sebelum nak pergi masuk, pastikan diri juga ada persediaan dari segi kewangan, daripada pekerjaan. Itu penting. Nasihat saya. Dan politik, nasib baik bukan jargon. Ialah jargon sekalipun dahulu bercakap daripada prinsip-prinsip, 2 jam duk tabayun, akhirnya pergi juga. Sebab tu jangan guna sangat agama lah untuk right. Salah tak salah, siapa pun. Saya tonton video jawapan daripada seorang ustaz tentang kenyataan kontroversi beliau tentang sekatan dari salat di masjid tempoh hari, tapi langsung ada komen tentang hadis Tabrani yang dikatakan tiada asal itu. Komen ustaz, memang dia pertama, dia mungkin ada katakan Tabrani, tapi hadis itu sangat lemah, dhaif jiddan, bercanggah dengan banyak riwayat-riwayat lain yang lebih kukuh. Bila berlakunya mukhalafat dengan hadis-hadis yang aqwa yang lebih kuat daripadanya daripada segi sanad, maka dia akan jatuh kepada mungkar yang sangat-sangat lemah. Jadi adalah 2-3 ustaz selebriti. Sebab tu seorang itu yang dianggap terkenal keluar masuk TV, tak semestinya dia benar. Yang benar adalah dia selari dengan kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alright. Sorry kepada sahabat saya Muhammad Nazri Abdullah Kelangkabut, ni baru kali pertama, terlupa banyak benda orang ni. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat saya Muhammad Nazri. Semua ada kawan-kawan bercakap tentang politik. Ingat, politik ni bukan benda yang kecil. Prinsip terhadap politik ni bukan benda yang kecil.
Politik, orang nak jadi orang politik ni bukan mesti cerdik dan bukan mesti jujur. Dia ada tempat, dia ada duit, dia ada kedudukan dalam parti. Sebab sistem kita bukan macam sistem beberapa negara yang lain. Ia terbentuk selalunya yang akan boleh menang, hampir pasti boleh menang itu bukan tak ada orang yang boleh menjadi bebas, tetapi melalui parti. Kerana Westminster System adanya parti politik, dia memerlukan kepada kita untuk adanya parti. Maka apabila ada parti, maka mudah untuk dikenali, mudah untuk ada jentera. Jadi di situlah kenapa kedudukan dalam parti ini penting. Makin tinggi, makin signifikan, maka dia akan dipilih. Sebab itu orang ramai, para pengundi selepas daripada ini perlu untuk menentukan, memberikan desakan bahawa wakil-wakil parti itu mesti orang yang jujur, orang yang berprinsip, bukan orang yang boleh menjual beli mandat rakyat. Orang yang boleh buat kerja, bukan hanya pandai sembang. Ini bukan hanya Perikatan Nasional, tapi Perikatan Harapan juga. Bukan Perikatan Harapan itu semuanya bagus dan juga sempurna. Ada yang perlu dikritik dan bahkan ada yang perlu diganti. Tetapi secara umum, apa yang ada pada Pakatan Harapan itu yang kenapa saya pilih dan saya lebih cenderung daripada awal adalah kerana ingin melakukan islah dan juga reform. Sebab itu kita pilih, dan mereka masih lagi tidak rosak seperti mana adalah Muafakat Nasional, namanya UMNO ke, namanya Barisan Nasional ke, namanya PAS. Jadi orang politik itu sangat penting bila dia menang sebagai ahli parlimen ataupun adun. Sama ada di peringkat adun dia menjadi exco ke, ataupun pada menteri besar, ataupun menjadi menteri, timbalan Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri itu sendiri. Mereka yang akan buat dasar. Bodoh-bodoh macam mana mereka pun, kalau mereka arahkan kepada ketua pengarah, kepada KSU, kepada KSN, benda ni akan menjadi polisi dan dasar negara. Sebab itu jangan ingat bahawa politik ni benda yang tak ada apa nilai. Benda ni berat. Dan politik ini ada dua, sama ada kita bercakap tentang politik kenegaraan ataupun politik kepartian. Mengkritik pengurusan negara dalam suasana bencana ini bukan semestinya politik kepartian, ia adalah politik kenegaraan. Dan kita bila cakap politik saja dan kita rasa macam tak ada nilai langsung. No, ingat, yang bodoh itu jadi menteri, dia bagi tahu yang cerdik tu ada full professor ke, dia bagi tahu sekalipun dia terpaksa taat. Bila orang minta kepada Dr. Zulkifli Ahmad untuk menggantikan menteri ini, pertama, tak mungkin Dr. Zulkifli akan masuk dalam kabinet khianat rakyat ni. Satu. Kedua, kalau dipanggil, dijemput dalam task force, menteri yang tak berapa kompeten ini akan kekal menjadi menteri. Dia tak akan mungkin lepaskan. Dan hanya kerana, dan dalam struktur penjawat awam ni akan dengar kepada orang yang ada mandat itu tadi, iaitu menteri. Kalau dia bukan menteri, agak sia-sia juga keberadaan dia di situ, walaupun dia kata dia nak buat secara pro bono, secara percuma. Maka undian, sokongan dan celik kepada politik itu penting dalam sistem politik kenegaraan, dalam Westminster System dan yang lain-lain. Saya ingat banyak lagi yang akan disebutkan di sini. Apa perancangan Ustaz untuk hari-hari mendatang melawan pengkhianat, kekal dan berdiri di atas prinsip. Ia mungkin tak menguntungkan, ia mungkin berbahaya. Kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, cakap yang benar. Orang tanya, kalau akhirnya sekali nanti tim Tun akan berdamai dengan Tan Sri, insya-Allah kalau kata itu berlaku, kita kekal pada prinsip. Mungkin kita akan keluar langsung, wallahu a'lam. Yang kekal itu insya-Allah prinsip. Saya mungkin boleh sembang kekal prinsip. Saya pun tidak tahu. Sebab tu kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, jangan kau pisungkan hati kami setelah kau memberikan hidayah kepada hati-hati kami ini. Mungkin kita sembang dahsyat lah di sini. Dulu ada Mak Jargon pun sembang macam tu juga, dahsyat apa semua. Hari ini kawan juga. Tak tahu, kerana hati ini adalah milik Allah Azza wa Jal. Sebab tu namanya qalb. Dalam verb ataupun fi'il Arab tu benda yang kita belajar dalam doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Kan dia datang daripada tiga huruf, qa la ba. Qalb maksudnya hati lah benda yang paling cepat untuk berubah. Kita doa pada Allah kekal berprinsip lah. Mungkin tengah ada kehidupan yang elok apa semua, kita kekal berprinsip. Bila Allah Ta'ala uji dengan tekanan, ia berubah, kan? Ia berubah. Jadi wallahu a'lam, kita doa pada Allah Ta'ala kehadapan, biarlah mungkin hilang banyak benda,
ataupun tidak ada kelebihan banyak benda, tapi prinsip masih berbaki. Itu adalah apa yang ingin saya kempen kepada anak-anak muda kalau ingin masuk politik. Kalau bukan aktivis politik pun, menjadi pengundi adalah sebahagian daripada partisipasi di dalam politik. Ada cakap-cakap demi Islam, Rasulullah pun akan tinggalkan prinsipnya, utamakan Islam komen ustaz. Apa yang Rasulullah buat? Tinggalkan prinsip. Bukan bermaksud khianat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buat perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Apabila Yahudi yang khianat benda ataupun perjanjian Saqifah, perjanjian ataupun perlembagaan Madinah, piagam Madinah, Nabi lawan. Nabi tak pernah, Nabi bukan mengajar untuk bohong. Man ghasya falaysa minna, siapa berbohong, menipu bukan di kalangan kami. Nabi sebut. Nabi tidak berbohong, Nabi tidak khianat. Nabi tak khianat. Jangan gunakan nama Nabi untuk mentabrir, menjustifikasikan pembohongan dan pengkhianatan. Bawa mai, mana yang Nabi buat yang Nabi khianat orang? Tak ada. Nabi tak khianat orang. Jangan jual nama Nabi. Cuma persoalan saya, soalan yang bagus juga ini disebutkan oleh Abang Fazli, iaitu kalau katakan nak ubah kononnya prinsip itu, nak keluar daripada Pakatan Harapan, nak join dengan kawan-kawan Melayu Islam, boleh, tak ada masalah. Lakukan EGM, dapatkan mandat rakyat. Table benda ini dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, keluar daripada pintu depan. Kenapa nak perlu keluar daripada pintu belakang? Bacul sangat ke kita sebagai pemimpin Melayu Islam? Kata nak lawan DAP, nak lawan Cina, tapi kita pun bacul sangat. Menteri dah sangat kanan dah. Kenapa begitu di belakang? Orang Melayu dan Islam akan lebih hormat kita sebagai pemimpin politik, parti dan juga negara. Lalu depan, gentleman, saya tak puas hati sekian-sekian. Kabinet minggu-minggu datang. Awak buat apa semua ni? Sampaikan negara boleh dikuasai oleh DAP. Sebenarnya, ya, ada kekurangan pada DAP. DAP pun ada beberapa fraksi. Ada yang far right, ada yang betul-betul, ada yang muda, yang urban ni sangat terbuka mendengar ucapan dan juga pandangan kita. Cuma soalan dia, mereka buat kerja, orang Melayu, pemimpin Melayu Islam buat apa? Apa yang dibincangkan tentang rizab tanah Melayu, equity orang Melayu, tentang zakat, tentang Baitul Mal, apa yang kita buat? Kita tak buat apa pun. Kemudian kita bising orang itu, orang ini. Kita tak buat apa. Yang kita cuba untuk buat catur-catur itu ini. Rosak kita ni. Dan kemudian kita jual nama Nabi. Takwalah pada Allah. Jual nama Nabi macam ni untuk tembolok politik kita. Neraka tempat kita. Mohon pandangan Ustaz tentang kerajaan teknokrat merentasi parti politik. Boleh, bagus. Idealistik, bagus. Idea ni. Very ideal. Tapi dalam sistem Westminster tak mudah. Kita kena tahu, sistem Westminster ni adalah apabila dia ada, macam di UK, dia ada kadang-kadang pada beberapa waktu konservatif ataupun Labour boleh membentuk kerajaan tanpa orang lain. Macam di Malaysia kita ada 222 kerusi, separuh 111. Bentuk kerajaan mesti 112 dan ke atas. Jadi kalau katakan ada satu parti yang boleh dapat 112, 113 ni okey lah. Tapi tak ada. Secara daripada awal kemerdekaan tak ada. Apabila parti Melayu Islam terpecah. Sebab tu bila kata Melayu Islam nak kuat, kenapa tak asimilasikan, tak naturalizekan, bersatu dengan UMNO ni gabung terus? Kenapa awak perlu untuk buat penggabungan ni dengan dua parti berbeza? Sebab memang dalam tiap-tiap tu tidak jujur pun, memang ada niat nanti waktu bila-bila nak tikam balik kepada kawan tu. Ingat, orang yang khianat kepada kita, okey, orang yang khianat kepada A dan pergi kepada kita, sampai satu masa dia boleh khianat kita juga kerana perangai dia adalah khianat. Sebab tu jadi orang yang jujur untuk orang boleh percaya diri kita sendiri. Jadi sistem Malaysia itu tadi adalah sistem berparti. Jadi kadang-kadang apabila dia telah pun buat gabungan 2-3 parti, dah tentulah pemimpin-pemimpin utama tu nak jadi menteri. Melainkan memang ada kesedaran dari rakyat Malaysia, ketua-ketua, kepala-kepala parti ni tak semestinya menjadi menteri. Okey,
Kalau kita tak, biarkanlah, lantik je lah siapa-siapa yang bagus dan kita rasa bagus, dan akhirnya walaupun dia bukan ketua parti, kita lantik. Boleh. Tapi ada harganya, kemungkinan dia tarik sokongan dan jatuh kerajaan tu. Idea teknokrat bagus. Ada orang ambil daripada Indonesia sebagai contoh di bawah Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi. Saya banyak membaca dan menulis, mengkaji tentang Indonesia, pertama daripada sebelum pilihan raya presiden dan ketika mana Pilgub DKI Jakarta. Saya juga membaca di Indonesia agak berbeza kerana dia ada sistem republik yang tertinggi adalah presiden, dan pemilihan umum, pemilu itu, pilpres itu, pemilihan presiden itu memilih presiden. Sekiranya setelah dipilih itu, semua partai-partai pengusung, parti-parti yang menyokong itu tarik diri sekalipun, presiden dan timbalan dia ataupun wakil presiden dia tak akan tergugat kerana dia telah pun dipilih oleh rakyat berada di situ. Dia bukan naik kerana kerusi-kerusi parti-parti pengusung di DPR ataupun MPR. Tak. DPR tu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, MPR Majlis Permusyawaratan Rakyat yang ada di Jakarta ataupun di Senayan. Jadi beza. Sebab itu Jokowi letakkan 45% orang politik, 55% adalah teknokrat, orang profesional. Mudah. Tapi beza dengan Malaysia. Ia tak semudah itu. Adalah saya tahu ada 2-3 orang yang nak mentabrirkan benda ni, nak justify, bagus apa semua. Ya. Tapi realistiknya tak semudah dan juga tak sebaik itu untuk laksana di Malaysia. Panjang lagi. Kalau orang muda pun untuk khianat, untuk dibeli, untuk dirasuah pun okey atas nama seni politik. Jauh lagi kita nak pergi kepada pembentukan kabinet teknokrat dan sebagainya ini. Okey. Saudara saya, sahabat saya, Muhammad Azizi, Ustaz, adakah Islam menghalalkan asabiah untuk angkat Islam dan bangsa sehingga menidakkan hak pihak lawan serta peruntukan dan akses politik? Inilah satu kezaliman yang mana akan dituntut di akhirat esok. Mungkin anda, saya tahu benda ini sangat dekat dengan sahabat saya yang berhormat saudara Syed Saddiq, yang dibatalkan dan dinafikan peruntukan kepada Parlimen MUA. Saya tahu. Ingat, yang buat itu sama ada di pejabat PMO ke ataupun di ICU ke, anda akan mati dan anda akan berdiri di hadapan Allah. Ingat benda itu. Anda akan mati dan anda akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Anda akan berada dalam kubur dan semua itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Politik ini ada syurga dan ada neraka, ada pahala dan dosanya. Ingat. Kerana dia tidak berpihak kepada anda, dihukum itu adalah puluhan ribu pengundi-pengundi. Ingat, mereka akan berdiri di hadapan. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tak mudah. Jangan fikir. Saya tak tahu. Kata Perikatan Melayu Islam. Ini Islam yang anda ajar. Ini Islam yang dipegang. Ini tindakan anak-anak para ulama dan sebagainya. Takutlah pada Allah. Takutlah pada Allah. Jangan berani untuk buat macam ni. Kita telah pun ada 2 tahun membuang semua amalan-amalan yang keji dan zalim macam ni. Tiba-tiba ditukar atas nama Melayu Islam, dibuat begini. Saya ingatkan kepada golongan agama yang menyokong kepada Perikatan Nasional dan membantu penubuhan dia. Tegur ataupun anda akan bersama dengan mereka menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Okey, apa masa depan bersatu? Secara umum kita akan lawan dan kita akan tetap mempertahankan prinsip. Apa yang di hadapan saya tidak tahu. Dan saya pun ingatkan dalam kedua-dua camp, terutama pada camp Tun sekalipun, susun benda ni bagi nampak jelas ahli di bawah. Jangan biarkan terkapai-kapai. Yang ni saya kadang-kadang secara terbuka pun saya tegur. Saya ingatkan kepada tim pengurusan, kepada tim Tun ini juga. Mungkin bukan Tun sendiri, ada yang lain, susun dengan baik. Sebab ahli-ahli di bawah tertanya-tanya macam mana, dan penjelasan pun banyak yang kurang. Jadi penting untuk pastikan gerakan ini dan dalam pemilihan Parti Bersatu ni pastikan untuk menyelamatkan Bersatu, camp kumpulan menyelamatkan Bersatu daripada diambil alih oleh UMNO 2.0 yang terbang masuk ke dalam Bersatu ni. Gagalkan mereka dan kalahkan mereka. Nasihat saya, jangan pilih mereka secara
pukal secara en bloc. Siapa yang bagi belah sana, saya kempen buang. Kerana saya tak katakan yang ada di Tun ke ataupun di Armada ke Serikan dia ataupun saya sendiri adalah sempurna dan baik, tak. Tetapi kita ada pilihan yang cukup besar yang untuk perlu dipilih. Pengkhianat ataupun mereka yang ingin kekal berprinsip untuk menjaga parti ini. Okey. Mohon penjelasan, adakah jika mukhalafah dengan lebih kuat itu menjadi mungkar ataupun syaz? Ia bergantung. Tetapi mukhalafah itu mungkar ataupun syaz, kedua-duanya bukannya dhaif yang ringan. Mungkar ataupun syaz, kedua-duanya bukannya yang ringan. Kita lihat, tapi perbezaan pada riwayat Tabrani ini adalah bukan riwayat yang bukan yang ringan. Okey. Oh ya, apa cerita politik lagi, cerita corona lah pula. Yang ni mungkin Muhammad Mukri ni baru masuk. Bukan dah. Kami dah kat sini bincang bukan baru 2 minit, 3 minit. Corona kita hormati tugas mereka dan kita taat dan patuh kepada arahan pihak berkuasa. Tapi kalau saya pergi yang jauh pula, saya tak tahu. Nak cerita corona 24 jam pun payah juga. Kita nak cerita apa lagi? Kita kempen supaya untuk taat dan patuh tu, itulah kempen kita dan perlu kita cakap. Kalau saya cakap pula, Menteri Kesihatan pun ada mengarut dia, saya ni bukannya bidang perubatan pun, takkan saya nak pergi detail pasal benda ni. Simple. Jangan keluar, jaga kebersihan, basuh tangan selalu. Apa lagi? Siapa mak jargon? Adam Aiman. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Terus berdoa, semoga ada prinsip, insya-Allah. Ustaz dah macam Fizu Omar, wallahu a'lam. Tak habis lagi politik. Siapa yang sahabat Mukri ni, saya pun tak, saya tak tahu kalau automatik jemput awak. Kalau awak tak mahu untuk mendengar apa yang saya katakan, silalah kembali keluar ataupun blog saya. Saya pun tak faham yang awak habis masa dekat sini menulis panjang-panjang untuk apa. Minta maaf, saya ada lagi 182 di bawah. Apa pandangan Ustaz dengan PAS? Wallahu a'lam. PAS ada orang yang baik-baik yang banyak, tetapi secara umum kerosakan telah banyak berlaku dalam PAS dengan menghormati segala perbezaan dan juga persamaan. Sama-sama kita doa macam-macam yang kita minta kepada Allah. Masa kita lebih banyak untuk tidur awal, untuk bangun awal, ingat tahajud. Mungkin nanti insya-Allah kita akan doa sama-sama, tetapi penting doa yang ikhlas daripada kita. Asal doa ini, kalau kata tahajud itu ialah berseorangan. Kita bermunajat kepada Allah. Doa. Kerana yang terkesan ni bukan kita saja, ramai. Allah Ta'ala sucikan bumi Malaysia dan seluruh dunia Islam dan dunia ini secara keseluruhannya daripada wabak ini secepat mungkin. Kita tak pernah tahu keajaiban yang Allah Ta'ala mampu untuk lakukan terhadap ujian ini. Ustaz dah Viva ke? Saya belum lagi Viva, sedang tunggu date ataupun tarikh untuk Viva belum lagi keluar. Jangkaan pada bulan 4 ataupun bulan 5. Doakan Allah Ta'ala mudahkan urusan saya. Dan memanglah siapa yang menulis PhD ini mengharapkan tidak ada major correction, minor pun cukuplah, alhamdulillah. Betul Ustaz, tapi Indonesia Republic, ya saya dah sebut tentang tadi Republic. Ustaz, apa dalil yang boleh menyatakan kesalahan pengkhianatan PM? Ramai ustaz dan ulama senyap sahaja kerana mereka pun mungkin bersama dengan itu, jadi mereka senyap. Tak ada dalil. Salah atau tak salah, dalam Pakatan Harapan ada kesilapan, ada kekurangan, ya, kritik. Tapi melakukan perkara tersebut, pengkhianatan itulah dosa dan kesilapan. Benar, ahli-ahli di bawah masih tertanya-tanya, terkapai-kapai, penjelasan masih belum sampai ke ahli. Sebab itu saya mengambil inisiatif peribadi melakukan penjelasan sebegini. Dan insya-Allah saya mohon yang mungkin ada di kalangan tim pada yang tidak bersetuju dengan pengkhianatan ini boleh merangka dengan lebih baik untuk ahli parti jelas dan boleh memilih untuk menyelamatkan bersatu berbanding
membiarkan ianya ditelan dan diambil alih oleh UMNO 2.0. Wajarkah tim Azmin Ali dibuang jika Tun dapat kuasa balik bersatu? Kalau saudara Hafiz Al-Junaid tanya, kita minta, saya tahu daripada tim itu adalah ada, saya baik dengan, secara tidaklah terlalu rapat, saya ada persahabatan yang baik dengan Datuk Seri Azmin dan juga YB Zuraida. Secara umumnya kali terbuka saya kata, saya baik. Tapi tindakan ini salah. Dan sekiranya Pakatan Harapan bersama dengan Bersatu dapat menguasai kerajaan semula, sama ada dalam waktu terdekat ataupun bagaimana sekalipun, saya secara peribadi menyatakan mereka patut berada pada tempat yang tidak di dalam kabinet negara. Corona minum air suam. Minum air suam, sahabat saya Asran, minum kena minum, penting. Tetapi untuk katakan ianya boleh untuk menghapuskan virus, salah. Tak boleh ke kerajaan tidak benarkan stability, bukan tu masuk TV. Sampai satu tahap penting untuk mereka ni, kalau keluar TV kita boleh bagi tahu kesilapan mereka. Mentaati ketua atau khalifah, apa keputusan antara tu dan Tan Sri Mahyudin? Kita tak ada khalifah, kita ada Perdana Menteri. Untuk kita taat dalam urusan-urusan umum negara ini, bagi saya adalah merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong. Ya. Dan dalam parti pula, kalau nak disebutkan kepada siapa untuk perlu taat, ketua tertinggi dalam Bersatu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi kepada Abang Fazli, ketaatan kita adalah pada Tun dalam parti, dan ketaatan itu bukan hanya kerana ketua paling tinggi, tetapi itu yang paling tepat daripada segi prinsip. Sekiranya pada satu masa siapa sekalipun, termasuk Tun ke, atau dia menyanggahi prinsip yang benar, kita juga akan step back benda-benda tersebut. Yang itu yang saya pegang. Setakat ini saya bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, insya-Allah, untuk terus kekal, disebabkan perkara itu yang paling baik pada pandangan saya. Apa masa depan Malaysia dan dunia pasca Covid? Wallahu alam. Kesan dia akan sangat-sangat berat. Sangat berat kepada dunia. Apa perbezaan nafas baru dan bangkit? Ada perbezaan, dan yang mengetuai nafas baru dan bangkit ini juga secara umumnya setahu saya tidak boleh untuk bersama, tetapi yang pasti mereka ada bersama dengan kumpulan pengkhianat, kumpulan yang mengkhianati janji. Maka keduanya pada pandangan saya setakat ini adalah perlu untuk ditolak, kerana ingin bersama dengan kerajaan yang tidak mengikut mandat rakyat dan menyalahgunakan nama Islam dan juga nama Melayu. Dalam dah sejam setengah juga secara umum. Setiap pasti ada soalan-soalan lain, mungkin dalam 10 ke 20 minit yang berbaki. Saya buka soalan-soalan baru. Tadi nampak macam banyak, sampai ratus-ratus juga komen dan juga notification. Saya alu-alukan ada soalan sebab kita pun terpaksa untuk duduk di rumah ni. Wajarkah kita menolak beri undi pada kawan rapat kita bertanding kerana dia memilih untuk bersama kumpulan pengkhianat? Kepada soalan saudara Yusuf, wajarkah kita menolak beri undi pada kawan rapat yang mana mereka bersama dengan kumpulan pengkhianat? Saya teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Hadis sahih. Bantu sahabat kamu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat tanya, kalau yang dizalimi kami boleh fahamlah untuk bantu dia Rasulullah, macam mana orang yang zalim? Kata Nabi SAW, bantu yang zalim itu untuk tidak mampu melakukan kezaliman. Jangan bagi undi kepada sahabat yang kita sayang, yang kita tahu dia akan menggunakan tempat dan juga kedudukan dia itu tadi setelah diundi untuk meneruskan pengkhianatan bersama dengan kleptokrat dan orang yang zalim, yang terbukti zalim puluhan tahun sebelum daripada ini. Jadi kempen saya, jangan berikan undi, tetap bersahabat. Lepas habis ni kalau boleh salam dan katakan,
kembali kepada prinsip asal yang sebenar. Jangan menipu diri sendiri. Okey. Soalan yang lain, Ustaz bertanding jawatan apa dalam armada? Sungguh pun saya masih lagi di dalam umur armada, di bawah 35 tahun. Secara terbuka saya isytiharkan saya tidak bertanding di dalam armada apa-apa jawatan. Saya tidak bertanding dalam armada apa-apa jawatan. Saya masih lagi menunggu, saya tak tahu 23 mungkin, list terakhir yang dimuktamadkan oleh Jawatankuasa Pemilihan Parti, dan saya bertanding di peringkat Majlis Pimpinan Tertinggi, insya-Allah. Dan ini mungkin kempen awal, sekiranya tersenarai dan lulus daripada list Jawatankuasa Pemilihan Parti, saya mohon undi sahabat-sahabat di seluruh Malaysia untuk mengundi saya dan juga pasukan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk selamatkan bersatu, bagi menolak pengkhianatan yang dilakukan oleh mana-mana tim ataupun pasukan yang lain, satu ataupun dua yang lain. Ini adalah pengakuan saya secara terbuka kali pertama tentang jawatan yang akan saya bertanding. Okey. Apa pernyataan Ustaz tentang statement Dr. Mazhar tentang perubahan kerajaan? Sudah tentu kalau salah siapa-siapa membaca daripada media sosial saya tidak bersetuju dan saya telah zahirkan secara direct atau indirect. Saya dah jawab perkara tersebut. Itu pendirian dan pendapat dia, dan saya ada pendirian dan pendapat saya. Saya kira saya yang lebih tepat, insya-Allah, sebab tu saya berpegang. Dan kita semua ada naluri dan ada moral, ada iman dan akhlak. Perkara ini adalah salah. Dan apa sahaja yang disebutkan itu bagi saya tertolak. Undi adalah rahsia, no worries, itu hak anda, sebab tentu undi adalah rahsia. Wajarkah agama dan politik dipisahkan? Seakan-akan kesan buruk tunggangan agama dalam politik lebih dahsyat daripada kebaikan. Agama perlu memandu politik. Agama perlu menjadi asas kepada diri kita untuk berpolitik. Oleh kerana tiada agama dalam diri, sebab itu ada anak-anak muda dan sahabat-sahabat saya yang menyatakan bahawa pengkhianatan itu, tipu daya itu adalah satu yang dipanggil sebagai seni politik. Agama perlu ada memandu orang politik. Bukan dipisah bermaksud dibuang sejauh-jauhnya. Ada ruang yang perlu dan wajib agama bertindak. Bersatu tak ada dalam PH. Apa komen Ustaz? Kalau katakan saya, ia perlu masuk kembali dan perlu untuk balik semula ke drawing board untuk mengetahui dan mempelajari muhasabah terhadap 22 bulan. Banyak perkara yang, kalau siapa tengok pada tulisan saya daripada Kerajaan Pakatan Harapan berdiri ataupun tidak, saya tetap memberikan ingatan bahawa banyak muhasabah yang boleh untuk dilakukan oleh Pakatan Harapan. Kerana insya-Allah Pakatan Harapan akan naik semula mendapat mandat rakyat, insya-Allah. Pakatan Harapan juga dikatakan pengkhianat kerana tak tunai janji manifesto. Minta ulas Ustaz. Pertama, manifesto itu dirangka untuk 5 tahun, tetapi kami dikhianati pada 2 tahun. Tak sampai 2 tahun, 22 bulan. Berlaku jujur, kalau anda betul-betul kuat, sampai pilihan raya akan datang, tukar Pakatan Harapan. Tak ada masalah. Lakukan secara demokratik. Ada banyak. Saya tak tahu kat mana yang kata tak tunai janji manifesto. Kalau tengok pada 100 hari, ada kekurangan. Keseluruhan, buat tengok satu-satu. Yang cakap tu kadang-kadang tak tengok pun buku manifesto Pakatan Harapan yang dibuat. Saya kira saya ada buku tu di sini. Saya tak jumpa, nanti kita boleh tengok. Ada buku harapan, dan bahkan saya mencadangkan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk Majlis Presiden. Yang ini tidak direspon oleh Majlis Presiden. Kadang-kadang Majlis Presiden Pakatan Harapan juga kurang responsif. Untuk mengeluarkan satu permohonan maaf secara terbuka di atas kegagalan kita
yang telah pun kita pastikan bahawa ada tempat beberapa benda yang kita gagal untuk lakukan. Akui dengan rakyat, minta maaf, dan keluarkan satu lagi alternatif dokumen yang menyatakan yang kita mampu secara realistik. Kita kena berlaku jujur. Ingat, sebab pengundi ni majoriti adalah orang yang tak berparti. Last election kita ada 14 juta lebih kat 15 juta pengundi. Ahli parti ni hanya ada 4 juta paling banyak pun. 10 juta. Orang nak tengok betapa kita committed terhadap janji. Gagal, minta maaf. Itu. Tapi orang politik ialah masalah dia ego kan. Bila salah akan pusing lah sana. Sampai hari ini pun walaupun fakta minum air suam boleh menghilangkan virus, Menteri Kesihatan tak keluar minta maaf bahawa kenyataan dia tu salah. WHO yang salah kan, bukannya kita Pakatan Harapan yang kata dia salah. Okay? Itu yang saya katakan, politik baru kena ada. Politik baru kena ada. Dan anak muda kena ketuainya dengan mengenepikan dinosaur-dinosaur politik ini. Kenapa Ustaz memilih bersatu at the very first place? Soalan ni saya belum lagi berhasrat untuk jawab, dan memang ramai yang jawab. Okay? Dan insyaAllah ada satu masa kita akan jawab kenapa saya memilih bersatu. Dan salah satu kenapa yang mungkin saya boleh bagilah hint dia adalah kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sendiri. Mungkin orang tak setuju, terpulang, tetapi kerana adanya Tun dalam satu wadah yang baru, tidak dalam UMNO. Pada pandangan Ustaz sebagai ahli bersatu, mampukah Mukhris kalahkan Muhyiddin dalam pemilihan presiden? InsyaAllah, sekiranya ahli bersatu kekal bersatu, beramanah dan bermaruah, mereka akan menafikan orang yang bertanggungjawab menjadikan perpecahan ini berlaku di dalam bersatu. Ingat, kita tidak mempertuhankan tokoh. Yang salah akan salah, yang benar kita akan bela. Mungkin yang kita bela pada hari ini akan melakukan kesilapan, pengkhianatan yang sama pada masa akan datang, kita akan tolak. Prinsip yang di sini adalah yang pertama. Manusia mungkin kedua dan ketiga. Salah, minta maaf dan perbetulkan salah. Itu kaedah dia. Datuk Syed untuk Malaysia frontliner sekarang. Boleh, mungkin. Tapi bagi saya, untuk kehadapan setelah negara ini, Datuk Syed ni bukan dapat apa, bukan ada duit pun, bahkan kadang-kadang malu pakai Datuk Syed pun. Ada Datuk Peramai juga yang Datuk Syed duk pergi beli apa semua. Jaga mereka, kebajikan mereka. Mungkin skim gaji yang khusus, penambahbaikan, mungkin ada bonus kerana mereka habiskan masa dengan kerja, anak-anak terbiar. Berikan mungkin daripada segi pembayaran tu mereka boleh pergi bercuti dengan anak-anak, membayar balik masa yang telah hilang. Fikirkan, jangan jangka masa pendek bagi Datuk Syed, kemudian tak. Yang benda ni pun jangan kita jadikan benda itu satu amalan. Gelaran-gelaran yang seperti ini terlebih-lebih ya. Tak tahu, mungkin orang berbeza dengan saya. Apa komen Ustaz tentang dalil diguna oleh Mufti Perlis agar kerajaan taat kerana tidak ada kerosakan dibuat oleh Tan Sri Majlis Takat ini jadi wajib ditaat? Saya tak tahu apa maksud kerosakan tu. Tak tengok kerosakan dalam KDN yang semua kita marah tak ditangkap, tak di apa, ni semua buah KDN, tiba-tiba tak rosak. Bolehlah bincangan, tapi ada orang ada tempat, orang ada jawatan ni, orang boleh dengar dan boleh menjadi catur di belakang ni lah. Ada pandangan Ustaz berkenaan Dr. Ashraf Haji Abu Haji di zaman beliau berbanding Mujahid. Saya terlibat banyak secara langsung dalam proses tabung haji. Saya katakan di zaman Dr. Mujahid lebih baik berbanding dengan Ashraf Wajdi. Wallahi wabillahi watallahi, ia lebih baik dan lebih telus. Ada kekurangan, ada kritikan kat Dr. Mujahid, ya, ada. Tetapi untuk mengkhianat macam ni di atas perkara-perkara yang fake, salah. Tabung haji lebih baik di zaman Pakatan Harapan berbanding sebelum dia. Kalau tak silap Tun ada buat pengumuman maaf tu tidak dapat janji. Tidakkah ada konflik ayah dan anak? Konflik ayah dan anak ini berlaku. Sekarang pilihan apa yang ada? Ketika mana Tan Sri ada di situ untuk mengimbangkan ayah dan anak, sekira time tu pula khianat. Apa pilihan kita yang ada? Tapi apabila dia katakan bahawa apabila Tun sebagai perusi dan presiden adalah anak dia, ianya dipilih. Mungkin kurang sikitlah daripada segi moral, orang yang kata.
Tetapi kita sekarang tidak ada banyak pilihan. Pilihan kita adalah menyelamatkan bersatu, memperkukuhkan dengan prinsip, bukan dengan bergandingan dengan kleptokrat dan pengkhianat. Itu adalah asasnya. Saya merayu kepada ahli bersatu, kekalkan prinsip, lawan pengkhianatan ini. Bersatu perlu macam Ustaz, bukan UMNO 2.0. Bersatu perlukan ramai anak-anak muda yang jujur, insya-Allah. Saya mungkin sebahagian daripadanya yang bercita-cita untuk menjadi jujur. Mari ramai-ramai untuk kukuhkan bersatu ini dengan kejujuran, bukan dengan kilauan harta, jawatan dan gaji yang besar. Dr. Mazzi Malik, apa pendirian beliau sekarang? Itu boleh ditanya kepada beliau. Saya tak tahu kenapa nama beliau dicalonkan sebagai bakal pengurusi MARA. Adakah kerana telah bertukar kem ke ataupun tidak? Setakat yang saya tahu secara rasmi tidak. Tapi saya tidak tahu yang tidak rasmi. Yang itu pengundi dan penyokong beliau boleh bertanya sendiri kepada beliau, wallahu a'lam. Adakah Ustaz masih dalam board director PIKOM? Ya, saya masih lagi dalam ahli lembaga pengarah PIKOMS dan kita sedang berjalan dengan baik di sana. Okey. Saya kira dah mencapai 10.34 dan kita bermula daripada jam 9 tadi, alhamdulillah, dan insya-Allah kita ada masa yang panjang lagi. Kita ada baki dalam 10 ke 12 hari lagi, ke 11 hari lagi untuk menjalani quote and quote perintah berkurung ataupun kawalan perintah kawalan pergerakan ni. Dan bermula daripada malam ni tentera akan turun, walaupun ia ada kesan yang tidak berapa baik kalau katakan itu, tapi ialah kebaikan untuk kita keseluruhan dia. InsyaAllah kita doakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir kenapa sekarang berperang di media. Saya merayu kepada Tun, saya merayu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, hentikan perkara ini kerana negara memerlukan mereka berdua untuk kekal bersatu, untuk kekal utuh melawan pengkhianatan ini. Tahu kedua-duanya ada rasa kurang senang dan banyak sejarah yang panjang, tetapi mereka telah ketepikan dahulu. Ia ada kekurangan daripada segi Tun, daripada segi orang di sekitar Tun dahulu yang selalu tekan-tekan. Ada juga yang daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada kelemahan daripada kedua-dua belah pihak, tetapi ada kebanyakan yang ada kebaikan dan kelebihan yang cukup banyak pada kedua-duanya yang boleh untuk menyelamatkan kembali negara kita daripada diambil alih oleh pengkhianat-pengkhianat ini. Jadi nasihat saya bukan orang yang rapat, sangat-sangat rapat dengan Tun ataupun dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekadar mungkin nampak dan kenal begitu sahaja. Tetapi sebagai seorang mungkin wakil anak muda yang saya tak tahu saya ada pengikut ke ataupun ada orang yang ingin bersama untuk meneruskan perjuangan ini, tapi secara peribadi saya katakan bahawa tolong sangat-sangat hentikan peperangan di media ini, kerana ia tidak akan memberikan keuntungan apa melainkan memberikan keuntungan kepada pihak yang mengkhianati Pakatan Harapan dan juga membentuk kerajaan pintu belakang ini. Ramai MP yang menyokong Tun telah mendapat jawatan dalam kabinet Muhyiddin. Apakah Tun telah hilang sokongan MP Bersatu? Inilah yang Tun kata dahulu, bahawa kemungkinan kerajaan Perikatan Nasional Pintu Belakang ini akan boleh kekal sampai ke Pilihan Raya 15, bukan Tun puji, tetapi kerana Tan Sri Mahyudin boleh menggunakan apa yang dia ada sebagai Perdana Menteri untuk melembutkan hati MP-MP ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya tak pasti sama ada mereka ini dalam keadaan hari ini mampu untuk masuk dan menerima kritikan yang lebih besar daripada rakyat ataupun tidak, ataupun mereka akan pekakkan mata, pekakkan telinga, butakan mata untuk mendengar kritikan rakyat, makan gaji dan teruskan kelebihan yang ada. Wallahu a'lam. Tapi rakyat perlu, dalam sistem demokrasi, kebingitan rakyat ni penting. Bingit rakyat ni penting. Okey, bingit rakyat ni katanya mampu menggugah, telah pun menggugah seorang timbalan menteri untuk katanya meletakkan jawatan. Wallahu a'lam. Teruskan untuk mengkritik dengan baik, dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang mulia. Kritik tetap kritik, berpolitik tetap berpolitik. Beza politik kenegaraan dan politik kepartian.
teruskan berikan. Dan insya-Allah tak apa, kita akan okey, ada soalan-soalan lain tentang tu, saya ingat panjang. Nanti kalau sebut banyak benda, habis pula modal nak bincang pada malam-malam seterusnya. Apapun, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu salat kita dan yang lain untuk diberikan kekuatan untuk untuk mengharung ujian dan cabaran COVID-19 ini. Dan kita mohon pada Allah sebelum daripada 31 Mac ini semuanya akan kembali normal. Jumlah kematian dan jumlah yang direkodkan secara umumnya memang kita akan faham graf ini akan mula menaik, sehinggalah semua yang sepatutnya untuk disaring itu telah pun selesai, maka kita akan nampak penurunan dan kita harapkan dalam jangka masa seminggu lagi ni akan habis dan hilang. Tak perlu untuk tambah lagi kawalan ataupun perintah kawalan pergerakan ni. Memang menyusahkan semua orang, tapi ini kita terpaksa lakukan untuk negara dan juga untuk kemanusiaan. Dan dalam waktu yang sama juga saya sebutkan juga tadi berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, tiada nas ataupun tiada dalil yang kukuh terhadap isu ataupun 27 Rajab, tetapi Isra' dan Mi'raj tetap perkara yang wajib diimani. Salat antara mesejnya, dan yang yang penting adalah bagaimana dari sudut politik dalam parti-parti yang ada dalam Pakatan Harapan, terutama sahabat-sahabat teman-teman Armada, kekal berprinsip. Walaupun sudah ada yang mungkin berada di pihak sana, saya seru untuk kembali berprinsip. Mulia dengan prinsip, bukan megah dengan pengkhianatan. Terima kasih. Jadi insya-Allah daripada waktu-waktu akan datang kita akan, saya ingat malam juga, malam besok insya-Allah ramai dok minta sambung apa semua. Tak apa, kita sembang-sembang. Sebab nak pergi mana pun tak boleh kan, terpaksa untuk berkurung di rumah. Terima kasih untuk sudi untuk mendengar. Semoga Allah rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada seluruh petugas-petugas kesihatan. Allah rahmati negara ini dengan hilangnya penyakit COVID ataupun wabak COVID-19 ini, dan Allah sembuhkan semua yang sakit di kalangan rakyat Malaysia, dan Allah rahmati kita rakyat Malaysia, dan Allah muliakan kita dengan prinsip, dan Allah gagalkan mereka-mereka yang khianat, dan Allah tetap jadikan Malaysia ini dapat dirawat dengan baik oleh kita semua. Akhirnya kita hidup bergantung pada diri kita, kita tak bergantung kepada orang politik. Sepatutnya orang politik yang tunduk kepada rakyat, bukan rakyat pasal tunduk pada orang politik. Dan Allah Ta'ala kekalkan hati dan nurani kita dengan hidayah dan kekuatan, bukan dengan gemerlapnya jawatan dan juga keduniaan. Allah jaga kita dan kita sama-sama jaga diri kita untuk menjaga diri kita sendiri dan juga orang lain, dan Allah merahmati Malaysia keseluruhannya. Wallahu ta'ala alam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.